Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya, Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 pagi. India merekodkan kes harian COVID-19 tertinggi di dunia apabila mencatatkan 78,761 kes baru dalam tempoh 24 jam lalu. Ini di sebalik negara itu terus membuka semula aktiviti ekonominya. Perdana Menteri Narendra Modi dalam perutusan bulanannya di radio bagaimanapun tidak mengulas lanjut mengenai perkara itu. Beliau bagaimanapun menggesa rakyat terus mengambil langkah keselamatan kesihatan. Angka kematian akibat pandemik itu di seluruh dunia terus meningkat kepada sekurang-kurangnya 844,095 orang. Lebih 25 juta kes positif dilaporkan. Amerika Syarikat merekodkan kes kematian tertinggi dengan 182,982. Ini diikuti Brazil 120,462, Meksiko 63,819, India 63,498 dan Britain 41,586. Dalam pada itu, Ketua Pusat Pentadbiran Dadah dan Makanan Amerika Syarikat Stephen Hahn membayangkan kemungkinan vaksin COVID-19 diberi kelulusan segera sebelum ujian klinikal terakhir dijalankan bagi memastikan keselamatan dan keberkesanannya. Dalam temu bual bersama majalah Financial Times, beliau tidak menolak kelulusan tersebut diberi sebelum ujian klinikal fasa 3 terhadap manusia dilakukan jika pihaknya mendapati vaksin berkenaan sesuai digunakan. Ketika ini, 3 syarikat farmaseutikal barat dalam fasa 3 ujian klinikal membabitkan puluhan ribu sukarelawan. Sementara itu, ratusan penduduk di Boston mengadakan tunjuk perasaan bagi membantah peraturan baharu negeri Massachusetts mewajibkan pelajar mengambil suntikan vaksin influenza bermusim. Ia sebagai langkah untuk mengurangkan risiko kesihatan yang lebih buruk berikutan jangkitan COVID-19. Bantahan diadakan secara aman di luar bangunan parlimen dan penunjuk perasaan mendakwa peraturan baharu tersebut melanggar hak asasi manusia mereka. Massachusetts merupakan negeri pertama yang memasukkan suntikan influenza dalam senarai wajib vaksin untuk pelajar dengan pengecualian diberikan atas alasan keagamaan dan kesihatan. Kira-kira 70% sekolah di Massachusetts merancang untuk membuka semula sesi persekolahan pertengahan musim luruh ini. Presiden Lubnan Michael Aoun mengakui perlunya perubahan sistem dan sebuah negara sekular dibentuk. Dalam ucapannya, pemimpin berusia 85 tahun itu menegaskan langkah itu merupakan satu-satunya kaedah untuk melindungi pluralisme serta mewujudkan perpaduan yang sebenar. Ke arah itu, beliau akan mengadakan dialog dengan pemimpin agama dan politik. Ini bagi mencari satu formula yang boleh diterima pakai semua pihak dan bakal termaktub dalam pindaan perlembagaan kelak. Dalam pada itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyelar pemimpin Perancis dan Greece menggelar mereka tamak dan tidak cekap. Ia susulan bantahan mereka terhadap usaha penerokaan minyak dan gas di timur Mediterranean. Sebelum ini, Ankara dan Athens menuntut kawasan yang kaya dengan sumber gas di perairan berkenaan. Sokongan Perancis terhadap Greece pula mencetuskan perbalahan antara negara tentera Pakatan NATO itu. Perjanjian pelaburan China dengan Kesatuan Eropah EU dijangka dimuktamadkan hujung tahun ini. Pengumuman dibuat Menteri Luar China Wang Yi di Paris. Menurut beliau, China dan negara anggota EU mempunyai tanggungjawab mewujudkan dunia yang lebih stabil. Wang Yi dalam siri lawatan ke beberapa negara EU dalam usaha memperkukuh kerjasama ketika hubungan Beijing-Washington masih tegang. Pihak berkuasa hidupan liar Zimbabwe sedang menyiasat punca kematian 12 ekor gajah di Taman Negara Hwange, bahagian utara negara itu. Jurucakap Taman dan Hidupan Liar Tinashe Farawo berkata, siasatan awal mendapati kematian tiada kaitan dengan aktiviti pemburuan atau perbuatan khianat. Bagaimanapun terdapat kemungkinan gajah itu mati disebabkan memakan beberapa tumbuhan beracun. Beralih ke perkembangan sukan, bola sepak Liga Juara Wanita. Lyon muncul juara selepas mengalahkan Wolfsburg 3-1 dalam perlawanan akhir. Perlawanan berlangsung di San Sebastian, Spanyol. Ia kejuaraan Liga Juara Eropah buat kali kelima berturut-turut pasukan dari Perancis itu.
Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.